Dengan kita ayat 52 sehingga 54 tamatlah dia punya tafsir. Sekarang ni kita berpindah ke mana pula? Kepada mengutip 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Tulis faedah yang pertama. Qul ara'aitum in kana min indillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Bila kamu tahu, terserlah mata kamu Quran ini betul, datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Waktu itu ada faedah ke tak ada faedah? Waktu itu ada faedah ke tidak? Penyesalan, jawabnya tak berfaedah. Sebab apa tak berfaedah? Sebab menyesal pun tak ada apa dah, tak ada nak undur balik ke belakang, tak boleh. Maka kata di para ulama, tulis ayat ini menjadi suatu sentuhan perasaan. Sentuhan perasaan bahawa kita ni kalau kita buat benda-benda, biarlah ada sifat insaf, sifat keadilan dalam diri kita. Mentang kita rasa orang itu lemah, kita hentam dia. Kita berkumpul ramai-ramai, kita hentam orang ni sebab kita tengok dia lemah, tak ada kekuatan. Yang kita bawa ni kita benar 100%, belum tentu. Tengok dulu, kata orang, tengok, nak bercakap tengok kiri kanan. Betul ke yang aku cakap ni 100%? Tak betul 100% ke apa yang disebut oleh orang itu? Jadi kita cuba kaji, buka minda, buka kepala betul-betul. Jadi Allah Ta'ala peringatkan bahawa Quran ini kalau dikaji, kalau diteliti, kalau kamu betul-betul insaf baca Quran, kita akan jumpa kebenaran. Tapi kalau orang mari dia baca Quran hanya sekadar baca saja, kan? Baca Quran sekadar orang panggil ambil berkat saja, dia tak akan jumpalah apa ni hidayah-hidayah yang Allah Taala bawa. Dia akan dapat pahala, kita tak boleh pahala, tapi maksud utama penurunan Al-Quran itu untuk apa? Tulis pelajar. Maksud diturunkan Al-Quran bukannya sibuk dengan salam nuzul Quran, ya. Salam nuzul Quran, satu hari kerajaan bagi cuti, tak sentuh pun Quran. Salam nuzul Quran, Quran tidak disentuh. Ni apa cerita punya orang? Allah, sibuk ustaz. Hari cuti ni kita pergi siap beli baju raya lah. Sepatutnya apabila hari cuti ni kerajaan bagi cuti kerja, tapi semua orang dikumpul di pejabat masing-masing, di surau masing-masing, hari itulah hari kita mengkorek, mengkaji Al-Quran. Daripada tengah hari, pagi sampai ke tengah hari, kita kata separuh hari panggil ustaz-ustaz yang bahagian tadabbur, pilih ayat-ayat untuk kita baca, untuk kita hayati, baru betul nak ambil nuzul Quran. Ni kada tu salam nuzul Quran, dia sentuh Quran pun tidak, apa itu salam? Saya pun tak reti nak jawab bila orang kata kak salam nuzul Quran. Saya kata saya nak jawab apa? Jawab dia mari baca Quran lah. Mari kita tadabbur Quran, baru betul. Dia main salam nuzul Quran, baca Qurannya tidak. Oh, nak baca macam mana hari ni sibuk, daripada pagi 10 kedai dah pergi. Kita kata itulah kita banyak mencari benda, buat satu istilah tapi tidak mendapat manfaat daripada istilah. Patutnya kerajaan kumpul orang, hari ni tak ada kerja. Kita hari ni hari kita menggali Al-Quran. Tahun ni kita ambil 5 ayat daripada surah sekian untuk kita tadabbur sampai lumat, pagi sampai tengah hari. Ganti kerja di situ. Ni tidak salah nuzul Quran, pergi dekat sana sini. Majlis pun tak pergi, tadarus Quran pun tak ikut, apa benda pun tak dapat. Apa faedahnya cuti salam nuzul Quran tu, apa faedah? Tak mari. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat suratul A'raf 206, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati. Malaikat-malaikat yang ada dekat Allah Ta'ala tak sombong. Tak ada sombong, dia sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itulah kata di para ulama, Al-Quran itu kalamullah. Kita orang beriman, kita yakin Al-Quran itu kalamullah, yang diturunkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Azza wa Jalla. Mari kita pergi kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, Allah kata sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Aku akan tunjuk pada mereka tanda-tanda kami, tanda kekuasaan Allah Ta'ala ni di afaq, di ufuk, di tempat yang jauh,
ataupun di mana saja yang kita ada, dan di negeri mana tadi tafsir ini, dua tafsir dia. Maknanya pembukaan kota negeri-negeri luar ataupun di negeri Mekah sendiri, ataupun alam yang tinggi, ufuk, ataupun dalam diri kita. Semua itu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini mengajar kepada kita para jemaah, yang bagi lil insan an yatafakkara fi ayatillah, sepatut manusia ini sentiasa berfikir. Fikir apa? Fikir tentang tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kita berfikir akan terdedah jalan kebenaran. Dengan kita berfikir akan berdedah. Kullama zadatta ta'ammulan wa tadabburan, lagi banyak kamu tadabbur, lagi banyak kamu berfikir, mengkaji ayat-ayat Allah, lagi luar, lagi mantap keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Lagi nampak kebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mudah-mudahlah kita. Nah, kalau tidak kita tak jumpa apa dah, pakai duk cakap tak tahu apa dia panggil cakap tak sedar diri dia panggil. Maka dalam ayat ini Allah telah ajar kepada kita bahawa kita kena sentiasa berfikir. Satu, ayat yang sama, faedah yang ketiga. Ayat yang sama, faedah yang ketiga, sanurihim ayatina fi afafi anfusihim. Dia kata ayat ini tarafun minal i'jazi bil ikhbari 'anil ghaib. Ayat ini menjadi salah satu sudut Quran itu Allah Ta'ala sebut benda-benda yang akan datang, future, benda ghaib, benda yang akan datang. Apa dia benda ghaib? Benda mustaqbal. Apa dia? Allah Ta'ala nyatakan satu janji, Islam ini akan mendapat kemenangan, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebablah Islam yang akan sampai ke afaq, ke timur dan ke barat, sampai ke belakang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahawa wallahi la yutimman Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan agama ini sehingga agama ini sampai ke pelosok dunia, ma balagal lail wan nahar, di mana sampainya siang dan malam, di mana adanya matahari suluh, akan sampai Islam ke sana. Kita kata alhamdulillah, terserlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah dalam dunia mana hari ini pun Islam sampai di sana. Kuat tak kuat cerita lain, tapi sampai itu ada. Dan wa fi anfusikum, dan dalam diri kamu, maknanya di Mekah sendiri, Mekah akan dikuasai. Tulis para pelajar, bilakah Mekah diambil balik oleh Nabi daripada penguasa Quraisy, iaitulah pada tahun Ramadan, tahun yang ke-8 Hijrah. Ramadan bukan bulan tidur, Ramadan bulan orang buat kerja, Ramadan syahrul jihad, bulan kita berjihad. Ni dak bila mari bulan puasa, duk mikir kena tidur ya kita ni. Tidur daripada dalam perut mak sampai ke dalam kubur tidur, tengah bulan Ramadan pun nak tidur juga, lah, rugi. Ramadan syahrul amal. Ramadan ni bulan bekerja. Sebab itu pada tahun Ramadan, tahun yang ke-8, inna fatahna laka fatham mubina, Allah Ta'ala bagi Nabi kita ambil balik Mekah daripada kafir. Ketika itu Islam habis. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mu tengok manusia masuk Islam berduyun-duyun. Jadi ayat ini menjadi tanda ala qillatil muslimin, bilangan orang Islam sedikit, tapi dia dapat menguasai dunia yang begitu besar. Nabi dulu dihalau keluar dari Mekah, Nabi balik ambil Mekah. Kuasa besar dunia pada masa itu Rom dengan Parsi. Rom dengan Parsi jatuh, walaupun bukan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, zaman selepas itu, zaman Utsmaniyah contohnya, Islam sampai ke Eropah. Maka kita mengatakan alhamdulillah, kullama tamassaku bi ural Islam, apabila umat Islam itu kuat berpegang dengan Islam, pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Tapi kalau dia lemah berpegang Islam, pertolongan Allah Ta'ala pun tak apa laju mari. Sebab apa? Sebab kita ni dia panggil timbal balas, cinta berbalas. Mu kuat ikut Allah, in tansurullah yansurkum. Itu syarat. Mu nak dapat kemenangan, tak, tolong agama Allah dulu. Main tidur doa ya Rabbi nasraka ya Rabb, minta pertolongan Allah. Kita hijrah pun tak buat, macam nak dapat pertolongan? Kena bekerja. Ya'ti ba'dahu an-nasr,
selepas daripada datang pertolongan Allah. Baik, kita pergi kepada ayat yang keempat. Faedah yang keempat, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tengok ayat 53. Awalam yakfi, belumkah ternyata kepada mereka kebenaran, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhan mengetahui dan menyaksikan segala sesuatu. Tulis para pelajar sekalian, ini a'zamu bisyarah. Ayat ini menjadi khabar gembira yang besar bahawa Allah Ta'ala akan beri tamkin, kekuasaan kepada agama ini. Jadi kita kena yakin. Kena yakin bahawa Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada agama ini, tapi pertolongan itu bersyarat. Dia tak mari kompai aku. Ayat 54, ayat 54, dan faedah yang kelima, innahu ala kulli syai'in, ala innahu bi kulli syai'in muhit. Dekat-dekat ya. Ayat 53 54. Awalam yakfi bi rabbika in annahu ala kulli syai'in syahid. Yang kedua, ala innahu bi kulli syai'in muhit. Jadi ayat yang kelima ni kena ingat bahawa Allah Ta'ala tu pengetahuan dia, mengetahui segala perkara. Ini dia panggil tahqiqu muraqabatillah. Nak merealisasikan dalam hidup kita bahawa kita hidup ni di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil muraqabah. Apa panggil? Muraqabah. Apa dia muraqabah? Kita ni takut kepada CCTV, takut kepada kamera polis berjalan. Jangan lari laju. Double line ni polis depan, takut. Tapi waktu kita buat maksiat, waktu kita langgar syariat Allah, kenapa kita tak ingat innallaha bikulli syai'in muhit? Allah Ta'ala semua dia tahu belaka. Jadi kata di para ulama, kalau orang merealisasikan ayat ini dalam hidup dia, dia tak akan buat maksiat. Karena itu hadis yang sahih yang ditanya oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ihsan? Ihsan itu apa? Nabi kata apa? An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mu sembahlah Allah Ta'ala itu seolah-olah mu tengok dia. Baik kalau kita tak nampak Tuhan, kalau kita tak nampak, biar kita terasa Allah tengok kita. Biar kalau kita terasa Allah Ta'ala tengok kita, berani ke lagi kita buat maksiat? Berani? Tak berani dah Ustaz. Tuhan tengok. Itu dia panggil anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis ini panjang, dikeluar oleh Imam Bukhari dalam sahih dia, dan juga di Imam Muslim. Tamaklah kita, mudah-mudahan dengan kita belajar sifat Allah Ta'ala, kita mengetahui ilmu Allah, kita pun tak berani nak langgar perintah Allah. Sebab semua yang kita buat di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau kita tahu, kita tahu, Allah Ta'ala tahu, cuma tahap keyakinan tu setakat mana. Jadi ini yang kita cuba nak up balik ke tahap keyakinan kita. Setiap kali kita belajar tentang Allah, kita belajar tentang sifat Allah, naik balik semangat. Jadi setengah orang ni tak belajar sifat Allah untuk nak kelahi dengan orang. Kita kata nak balas sifat dengan sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala bukan untuk kelahi, sifat Allah Ta'ala itu untuk dihayati. Wallahu alam. InsyaAllah pada pagi ini sebelah siri surah Fussilat tamaklah kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita hidayah dan taufik untuk beramal dengan apa yang kita belajar, dan beramal, berpegang dengan Alkitab, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang tidak baik, dan memberi taufik kepada kita supaya menjaga kebenaran itu, menyampaikan kebenaran dan beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah siri yang akan datang kita akan masuk pada surah Asy-Syura, surah